Didik TV KPM. Dia Ustazah, kita nak tahu juga berkenaan dengan syarat sah dan juga perkara sunat korban. Mari kita kaji dan hafal. Dia mesti hafal ya, Syafiqah. Okey, laju ni syarat sah korban. Syarat sah korban ada 4 murid-murid semua. Ustazah dah ringkaskan. Jadi niat lepas solat hari raya, cukup umur, bebas penyakit. Jadi kalau nak mudah hafal, hafal je keyword-keyword utama ni murid-murid semua. Jufri, Alif, Is, Najmi. 4 ni yang paling utama nak hafal. Niat lepas solat hari raya, cukup umur, bebas penyakit. Tapi nanti jawab dalam peperiksaan kena guna ayat penuh. Ya, niat tu apa? Berniat korban ketika binatang disembelih. Masa nak sembelih lembu ke kambing ke unta tu, niat nak sembelih tu dengan niat berkorban. Bukan niat nak makan binatang tu je. Bukan niat nak buat stick. Bukan Okey. Yang kedua, lepas solat hari raya tu ialah masa pelaksanaan. Bila binatang tu disembelih adalah mesti selepas solat hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, bukan lepas solat subuh. Ya, bukan lepas solat zuhur, bukan lepas solat raya puasa, mesti lepas solat raya haji. Ya, sehingga terbenam matahari hari tasyrik tadi 13 Zulhijjah ya. Kemudian cukup umur adalah binatang sembelihan tu cukup umur. Jadi dia untuk cukup umur ni murid-murid semua dia adalah dia punya ikut binatang. Macam kalau unta mesti 5 tahun ke atas, kalau lembu, kambing, kerbau dia 2 tahun. Kalau kambing biri-biri tu dia mesti 1.5 tahun atau kambing biri-biri tu dia dah bertukar gigi. Ya, dia kena ada macam tu ya. Kemudian bebas penyakit tu binatang sembelihan tadi yang bau lembing biri tu dia mestilah bebas daripada sebarang penyakit. Dia tak boleh tempang, dia tak boleh ada penyakit dan sebagainya ya. Okey. Jadi untuk syarat sah korban ni dia masuk dalam kertas 1 jenis soalannya mesti ada syarat sah. Ini paling best. Syarat sah korban ni dia akan ada 2 jenis soalan ya murid-murid semua. Dia boleh jadi syarat sah, soalan syarat sah dia tanya umum, senaraikan 2 syarat sah gitu. Dan dia boleh masuk soalan hukum dan alasan. Ceng ya. Di soalan ni memang menakutkanlah menyeramkan ya pelajar ya. Kata tugas untuk syarat sah ni biasa dia akan tanya jelaskan, dan manakala untuk hukum dan alasan ni biasa dia kata nyatakan. Dia nampak dia nyatakan sebenarnya susah dia punya jawapan. dia sebab dia kemahiran dia mengaplikasi dan menganalisis. Maksudnya anak-anak murid semua kena faham betul-betul syarat sah korban tu secara keseluruhan ya murid-murid semua. Jadi teknik untuk menjawab syarat sah, biasanya markah dia 1 isi jawapan 1 markah, jenis item dia subjektif respon terhad. Ini tak susah sebab just perlu hafal, boleh jawab. Teknik dia berikan syarat sah bagi sesuatu proses ibadah itu dilaksanakan. Yang penting tulis dalam ayat yang lengkap, mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Ingat ya murid-murid semua, yang maksudnya ayat lengkap tu, awak punya jawapan tu paling kurang perkataan dia murid-murid 4 patah. 3 patah perkataan markah awak. Ingat tu. Ya, jadi jangan buat pasal. Ya, okey. Jadi kita tengok contoh. Jelaskan 2 syarat sah ibadah korban. Ustazah nak tanya Najmi lah. Najmi, cuba jawab ni. 2 syarat sah ibadah korban. Nak tengok jawapan awak cukup tak 4 patah perkataan? Silakan Najmi. 2 syarat sah ibadah korban ialah binatang sembelihan bebas daripada penyakit dan kecacatan dan berniat korban ketika menyembelih binatang. Rasa memang cukup kan Syafiqah kan? Cukup Ustazah. Macam tak terkira dah tu. Jadi boleh dapat 1 markah, dapat 1 markah. Kenapa kena 4 patah perkataan? Kerana dia guna kata tugas jelaskan. Jelas murid-murid semua? Jelas ya? Okey. Untuk jenis soalan hukum dan alasan untuk syarat sah ni, ingat hukum dan alasan ni markah dia ada special sikit ya. Hukum betul, alasan betul, confirm lah 2 markah. Kan? Hukum betul, alasan salah, 1 markah je lah sebab hukum dia betul. Tapi kalau hukum salah, alasan dia betul, minta maaf kosong. Jadi sebab alasan tu betul-betul kebetulan je tu. Dia hukum dia mesti betul. Okey, so jenis item dia terhad, mesti betul. Mesti dia tak boleh direka-reka. Teknik dia, untuk menjawab hukum dan alasan ni, jawab dia boleh dalam bentuk point, tek tadi, ataupun boleh dalam bentuk jadual supaya kemas. Kenal pasti permasalahan situasi diberikan. Jadi kalau untuk jawab soalan syarat sah ni, anak-anak murid semua kena cari
syarat sah dalam situasi tu. Biasa dia akan bagi situasi tau Syafiqah dekat soalan tu. Jadi kena cari mana satu dia punya syarat sah. Kalau macam tadi tu dia ada 4 tu lah. Dia ingat ke, dia tanya pasal masa ke, dia tanya pasal cukup umur ke, dia tanya pasal bebas penyakit tu. Kena carilah ya. Kemudian nyatakan hukum 2. Hukum 2 ni maksudnya jawapan dia sama, kalau dia tanya pasal syarat sah, jawapannya mesti sama ada sah atau tak sah. Dia pasti dia berganding bahu kat situ ya. Kemudian jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku ya. Jadi tip untuk jawab soalan hukum dan alasan untuk syarat sah ni, baca situasi dengan teliti. Jangan stres. Baca je panjang-panjang stres. Jangan. Sebenarnya soalan panjang ni bagus sebab banyak petunjuk kat situ. Ya, jadi jangan stres ya, sebab itu adalah sinar matahari untuk awak semua ya. Okey, jadi cari syarat sah. Apa syarat sah tu? Tadilah sifat orang ke, sifat tempat ke, sifat masa. Ya, dan lain-lain sifatlah keadaan. Dia ada cerita dalam situasi tersebut dan jika ada, jawapan dia mestilah jenis hukum 2 tadi, iaitu sah atau tidak sah. Dan jawapan bagi alasan pula ada terdapat pada situasi yang diberikan. Contoh soalan dia. Ahmad menyembelih seekor lembu selepas solat subuh 10 Zulhijjah untuk menyempurnakan ibadah korbannya. Apakah jawapannya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cepat. Saya tahu. Oh, silakan. Is. Nak tengok ni Mufti. Fat. Tidak sah hal ini kerana ibadah korban mesti dilaksanakan selepas solat Hari Raya Adil Adha 10 Zulhijjah. Pandai. Betul. Nasib baik betul jawapan dia. Okey, hukum. Tidak sah sebab tadi dia punya syarat sah tu yang mana? Kan? Solat subuh ni. Ya, jadi itulah skill ya, untuk jawab soalan hukum dan alasan. Okey. Syafiqah faham kan? Faham sangat. Alhamdulillah. Okey, kita pergi pula perkara sunat korban. Perkara sunat korban pun Ustazah dah highlight lah dia punya keyword dia sini, anak-anak murid semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lupa pula Ustazah bilangan dia 5 ya. Okey. Yang pertama, tidak bercukur sendiri. Sunat sembelihan, basmalah dan selawat, berdoa. Dia ada 5 benda perkara sunat korban. Keyword dia ada 5. Tidak bercukur tu apa? Orang yang nak buat ibadah korban ni, dia sunat tidak bercukur jambang ke bulu, apa bulu lah dekat dia punya rambut ke kan, dekat tubuh badan dia, dan dia tidak potong kuku pada start 1 Zulhijjah ya, sampai selesai berkorban. Kalau ada korban 10 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah lah. Kalau berkorban 11 lah. Kalau 12 macam itulah seterusnya ya. Okey, itu sunat. Bukannya kan pengotor tak bukan. Dia tengah beribadah tu. Jadi kita tak boleh kata macam tu ya. Kedua, perkara sunat yang kedua melakukan sendiri tu, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Ini khusus untuk lelaki lah. Kalau macam kita tu Syafiqah mungkin taklah ya. Kan tak berani mak kan. Ya. Sunat sembelihan tu maksudnya dalam melaksanakan ibadah korban tu, kalau kita melakukan sunat sembelihan, itu pun dah jadi dapat pahala sunat korban juga. Apa contoh sunat sembelihan? Kita pakai pisau yang paling tajam. Kita menyembelih di siang hari, bukan petang-petang. Ya, itu adalah contoh-contoh sunat sembelihan ya. Kemudian membaca basmalah, iaitu bismillah Allahu akbar, dan berselawat Allahumma salli ala Muhammad ketika menyembelih, ketika nak start potong leher binatang korban tadi, dan berdoa semasa hendak menyembelih. Ya, ini adalah senarai perkara sunat korban. Jadi untuk perkara sunat korban ni murid-murid semua, dia masuk dalam kertas 1. Jenis soalannya sama juga lebih kurang macam syarat sah korban tadi. Dia ada 2 jenis, iaitu dia boleh ditanya secara umum perkara sunat korban, dia boleh juga ditanya untuk soalan hukum dan alasan ya. Kata tugas yang akan digunakan untuk perkara sunat ni, dia akan guna kata tugas jelaskan. Untuk hukum dan alasan dia guna kata tugas nyatakan. Konstruk untuk perkara sunat mengingat dan memahami, okey dah cukup. Untuk hukum dan alasan ni dia mengaplikasi dan menganalisis ya, sebab dia kena faham overall ya. Okey, untuk teknik menjawab perkara sunat macam biasa, yang penting hafal dan bagilah ikut apa soalan tu kehendaki. Guna akronim yang Ustazah bagi tadi, keyword-keyword yang Ustazah bagi tadi untuk mudah anak murid semua menghafal. Tapi ingat, mesti tulis dalam ayat yang lengkap. Janganlah bagi keyword tu je. Tu patah perkataan tu ya, markah dia nanti mesti akan efek ya. Jadi jangan bagi keyword, mesti ayat yang lengkap mengandungi sekurang-kurangnya 4 patah perkataan ya. Jadi contoh jawapan dia macam inilah: tidak bersyukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri. Jadi itu untuk yang perkara sunat umum. Kalau hukum dan alasan sama juga pemarkahan dia macam tadi, jenis item dia respon terhad. Kalau yang tadi untuk syarat sah, anak-anak murid kena cari syarat sah.
Jadi kalau anak-anak murid jumpa soalan hukum dan alasan ni, perkara pertama cari dulu cari dulu masalah, baca situasi tu kan. Cari dulu syarat sah. Ada tak syarat-syarat sah dalam situasi yang diberikan tu? Kalau tak jumpa, barulah cari perkara wajib ke, perkara sunat ke, perkara makruh ke, perkara haram ke. Kalau tu jumpa, kalau dia kata pasal kalau dia kata menyembelih dengan sendiri, perkara sunat, kan? Mestilah jawapannya sunat. Itu confirm lah tu ya. Jadi dia masuk dalam hukum 5. Hukum 5 tu sama ada wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram. Dan jelas alasan dia sama juga ada dalam situasi yang diberikan. Ya. Jadi sama juga dia punya tips seperti yang tadi. Contoh untuk soalan perkara sunat ni, Ali tidak mencukur janggut dan kumisnya bermula 1 Zulhijjah sehingga setelah selesai menyembelih seekor lembu pada 12 Zulhijjah. Jadi jawapan contoh dia adalah hukumnya sunat. Alasan dia tidak bercukur termasuk dalam perkara sunat korban sehingga selesai ibadah korban dilaksanakan. Ini adalah cara anak-anak murid menulis jawapan untuk alasan. Didik TV KPM